wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, setelah saya waktu yang lalu menceritakan membandingkan antara Chinese Indonesia atau Tionghoa Indonesia dengan Chinese yang ada di Malaysia, kali ini saya akan membahas mengenai sesuatu yang juga tentu saja dirindukan oleh orang Malaysia, di mana orang India di Indonesia betul-betul sudah menyatu, bahkan mereka betul-betul sudah melupakan atau tidak lagi menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa komunikasinya dengan antara mereka sendiri. Memang sudah merasa orang Indonesia, bahkan kalau dilihat dari koneksinya sudah tidak ada lagi. Beda halnya dengan India Malaysia, itu masih ada koneksi dengan saudara-saudara asalnya di India sana. Nah, untuk itu saya akan perlihatkan perbandingan antara India di Indonesia dengan Tamil atau India yang ada di Malaysia. Oke, ini dia, kita cek. Apa bedanya orang India yang ada di Indonesia dengan orang India yang ada di Malaysia? Yang pertama, kita sama-sama nenek moyangnya datang dari India. Yang satu menetap di Malaysia, yang satu menetap di Indonesia. Adat kebudayaannya tetap sama. Kalau dari segi bahasa India atau misalnya kalau saya ini bahasa Tamil yang ada di Malaysia dengan bahasa Tamil yang ada di Indonesia sebenarnya sama aja. Tapi mungkin karena Malaysia itu dijajah oleh Inggris, jadi ada sedikit percampuran bahasa Inggris di dalam bahasa Tamilnya. Sedangkan kalau di Indonesia itu dijajah Belanda dan kita itu nggak diajarin bahasa Belanda sama orang Belanda. Mereka tuh pelit. Jadi bahasanya masih pure dengan bahasa Tamil dan ada pun percampurannya mungkin sedikit-sedikit pakai bahasa Indonesia. Kalau dari segi makanan, kalau misalnya orang India di Malaysia itu rata-rata yang sepantauan saya, mereka tuh lebih makan yang kayak kari-kari, dal gitu, lebih ke makanan India banget. Tapi kalau Indian yang ada di Indonesia, kita tuh udah kayak jarang makanan India, mungkin kayak 1 minggu 1 kali atau 2 kali. Lebihnya kita akan makanan Indonesia kayak gulai, and then tauco gitu-gitu. Kalau dari segi pakaian di Malaysia itu, misalnya kalau kita pakaian adat, kalau ke office pun atau ke kantor dalam bahasa Indonesia kita masih memakai pakaian adat India. Jadi ada yang pakai sari, ada yang pakai Punjabi suit. Tapi kalau di Indonesia kita itu udah casual. Kalau pakai pakaian adat India biasanya hanya ke kuil dan ke pesta-pesta yang adat gitu. Nah, kalau secara koneksi orang India yang ada di Malaysia, saya rasa ya sekitar 80% masih mempunyai koneksi dengan keluarga mereka yang ada di India. Tetapi kalau di Indonesia saya taunya ada, tetapi tidak banyak persentasenya. Jadi lebih banyak yang udah kayak lost contact gitu dengan keluarganya yang ada di India. Nah, yang terakhir, gantengnya sama cantiknya sama. Orang India yang ada di Malaysia dan orang India yang ada di Indonesia tetap cantik. Agak sedikit narsis ya. Oke, this is only for your info and for more. Oke teman, jadi begitulah ada perbedaan antara India atau Tamil Indonesia dengan India yang ada di Malaysia ya. Seperti misalnya dari hal katakanlah culture-nya, kemudian juga cara berpakaian, termasuk makannya pun di Indonesia itu sudah menyatu. Bahkan sudah jarang sekali makan dengan khasnya India gitu, sehingga ya itu memang sudah kelihatan bahwa memang mereka itu sudah Indonesia banget gitu dibandingkan dengan di Malaysia. Oke, berikut ini saya akan perlihatkan juga bagaimana video yang bagaimana kok orang India yang ada di Indonesia ini lebih fasih berbahasa Indonesia. Ini ada seorang YouTuber mewawancari orang India atau Tamil yang ada di Sumatera Utara Indonesia. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Krida Info. Check it out. Menurut Tamil Akak belum bisa bahasa Tamil ya? Kenapa nggak mau belajar bahasa Tamil? Bagaimana? Ya saya punya bapak udah dari sama mama saya udah biasa bahasa Indonesia.
nggak bisa inilah. நண்பர்களே, அக்காவுடைய அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் வந்துட்டு தமிழ் தெரியாது. அதனால அவங்களுக்கு தமிழ் கத்துக்கிற வாய்ப்பு கிடையாது. ஆனா அண்ணனுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் தமிழ் பேசுவாங்க. அதனால இவங்களுக்கு தமிழ் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அதனால இவங்க தமிழ் பேசுறாங்க. இதுதான் வித்தியாசம். இங்க வந்து பொறுத்த வரைக்கும் அப்பா அம்மாவுக்கு தமிழ் தெரியணும். அப்பதான் தமிழ் பிள்ளைங்க தமிழ் பேசுறாங்க. ஒரு 50 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க ஓரளவு பேசுறாங்க தமிழ். ஆனா 50 வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்க வந்துட்டு இங்க தமிழ் அந்த அளவுக்கு பேச தெரியல. அதை வந்து ஒரு தவறா நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இங்க முக்கியமான மொழி வந்துட்டு பாஹாசா இந்தோனேஷியாவில். அப்போ பாஹாசா இந்தோனேஷியா வந்துட்டு இங்கே உள்ள தேசிய மொழி. அந்த மொழியை வந்துட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போது கண்டிப்பாக படிக்கணும். அந்த மொழி தான் இங்கே கற்றுக்குறோம். அந்த மொழி இருந்தால் தான் இந்தோனேஷியா வாழ முடியும். அப்படிங்கும்போது வந்துட்டு பாஹாசா இந்தோனேஷியாவை தான் பிள்ளைங்க படிக்க முடியும். அது ஒரு முக்கியமான காரணம் நண்பர்களே. பார்த்தீங்களா, இங்கே வந்துட்டு பாஹாசா இந்தோனேஷியா தெரிஞ்சாதான் வந்து வேலைக்கு கூட போக முடியும். ஏன்னா இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே பாஹாசா இந்தோனேஷியா பாருங்க. அப்போ தமிழ் நம்ம கற்றுக்கிடலாம். கற்றுக்கிட்டு நம்ம தமிழ் மக்கள்கிட்ட பேசிக்கலாம், அவ்வளோதான். அதுபோக மற்ற தமிழ் மக்கள்கிட்ட நம்ம பேசுறதுனா கூட நமக்கு தமிழ் தெரியாதுனாலும் பரவாயில்ல, அவங்களுக்கு இந்தோனேஷியன் மொழி தெரியும். அதனால பாஷா இந்தோனேஷியாவில் பேசிக்கலாம். ஆமாம், அதானேக்கா. அக்கா வந்து உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்கக்கா? anak 3. அக்காவுக்கு வந்துட்டு 3 பிள்ளைங்க. 2 sudah berumah tangga, tinggal 1 lagi lah belum. 2 பேருக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. ஒரு பிள்ளைக்கு வந்துட்டு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலை. எத்தனை ஆணு எத்தனை பொண்ணுக்கா? 1 perempuan, 1 பொம்பளை, 2 ஆம்பளை. உங்களுக்கு புரியும்? 2. ஆமா, அவங்களே சொல்லிட்டாங்க தமிழ்ல. ஏன்னா அக்காவுக்கு வந்துட்டு தமிழ் தெரியும், ஆனா வந்துட்டு பேசுனா புரியும். அவங்களுக்கு வந்து ஆமா, அவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்மள மாதிரி அதாவது எப்படின்னா கோர்வையா பேச தெரியாது, ஆனா தமிழ் புரியும். அதுபோக இங்க உள்ள பிள்ளைங்க எல்லாருமே வந்துட்டு நம்ம தாத்தா, அப்பா, பாட்டி, அக்கா, தங்கச்சி அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம தமிழ் முறையில கூப்பிடுறாங்க. அப்படித்தானக்கா? ஆமா, அதெல்லாம் கண்டிப்பா மாறவே மாறாது. அதாவது மொழி தெரியாதனாலும் நம்மளுடைய அந்த அழைக்கிற விதம் வந்துட்டு மாறாது எங்க போனாலும். உண்மைதானே இது? தாத்தான் தானே கூப்பிடுறோம், நம்ம தாத்தான் தான் கூப்பிடுறோம், அக்கன் தான் கூப்பிடுறோம், பாட்டி தான் கூப்பிடுறோம், பெரியப்பா, சித்தப்பா, தம்பி, சித்தப்பா, பெரியப்பா. ஓகே நண்பர்களே, அவங்க அண்ணனையும் அக்காவையும் வந்து இங்கே சந்திக்கிறதுக்காக வந்து உங்களுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்டு எப்படி வந்துட்டு தமிழர்கள் வந்து இங்கே குடியேறினாங்க அப்படின்னு கேட்டு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணலாம்னு தான் பண்ணிட்டேன். நன்றி நண்பர்களே, மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம். தேங்க்ஸ். Oke, itulah alasannya kenapa mereka fasih berbahasa Indonesia, karena memang satu dari orang tuanya memang tidak mau mengajarkan karena memang sudah merasa orang Indonesia gitu. Yang keduanya ya tentu saja karena ada kepentingan untuk bekerja gitu, harus berbahasa Indonesia. Oke, yang berikutnya ini salah satu video yang tentu saja tidak kalah menariknya, di mana orang keturunan India justru menjadi pengamat sepak bola Indonesia. Nah ini dia mungkin jarang-jarang juga begitu fasihnya. Coba aja kalian lihat, mungkin nah inilah menjadikan kerinduan atau keinginan dari orang-orang Malaysia terhadap bangsa-bangsa pendatang ya, seperti Chinese, kemudian dari India dan sebagainya. Ini dia salah satu contoh seorang yang keturunan India tetapi fasih berbahasa Indonesia, bahkan menjadi pengamat sepak bola di Indonesia. Check it out. Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru malam hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung versus PSS Sleman yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor telak 4-1. Dengan hasil akhir ini berarti dalam 10 pertandingan terakhir Persib Bandung tidak terkalahkan dan 7 diantaranya berakhir dengan kemenangan. Oleh karena itu, untuk sementara ini Persib Bandung berada di peringkat nomor 2, selisih 4 poin dengan Borneo FC yang berada di peringkat nomor 1, dan Persib Bandung walaupun poinnya sama dengan Madura United tapi menang selisih gol. Sedangkan bagi PSS Sleman dengan kekalahan ini berarti dalam 8 pertandingan terakhir mereka tidak bisa meraih kemenangan dan 4 diantaranya berakhir dengan sebuah kekalahan. Kalau menurut saya teman-teman, kemenangan dari Persib Bandung ini sama sekali bukan merupakan sebuah kejutan besar. Dari awal saya sudah yakin bahwa Persib Bandung akan bisa menang secara telak.
Karena melihat performa dari kedua tim ini dalam beberapa pertandingan terakhir. Sebetulnya PSS Sleman punya materi pemain yang bagus juga. Cuman kan sangat disayangkan ya, mereka belum bisa kompak di atas lapangan. Mereka lebih cepat mengalirkan bola ke depan, main direct passes, main skill individu, tapi sulit sekali untuk membuka pertahanan dari Persib Bandung. Sebaliknya para pemain Persib bermain kolektif. Memang ada 1 atau 2 kali para pemain Persib itu bermain individu dan memilih untuk shooting, tapi itu setelah Persib sudah unggul dengan skor 2-0 atau ketika Persib sudah unggul dengan skor 3-1 atau sampai 4-1 ya, yang David da Silva tuh ada shooting. Dan juga Ciro sebelumnya ada shooting juga ketika Persib sudah unggul dengan skor 3-1. Tapi sebelum itu, para pemain Persib bermain secara kolektif. Dan memang itulah ciri permainan dari Persib Bandung sejak mereka dilatih oleh Boyan Hodak. Dan permainan dari Persib ini kan sulit dibaca loh teman-teman oleh para pemain tim lawan. Karena kalau kita perhatikan pertandingan tadi, Persib ini bermain dengan gaya pressing yang berbeda di 2 babak. Di babak pertama mereka bermain dengan high pressing, nekan sampai ke jantung pertahanan dari Sleman. Kalau di babak kedua mereka lebih menunggu, melakukan pressing itu di tengah, tapi ketika dapat bola cepat switch play-nya ke lini pertahanan dari Sleman. Maka itu jika teman-teman perhatikan tadi di menit-menit awal babak kedua, para pemain Sleman justru menekan para pemain Persib. Mereka justru lebih agresif, tapi bukan karena para pemain Persib itu tidak bisa counter press, enggak. Mereka sifatnya nunggu saja, kan mereka sudah unggul dengan skor 2-1, walaupun memang tipis, tapi mereka berhati-hati. Jangan sampai mereka bermain terlalu terbuka, setelah di babak pertama mereka habis-habisan kan, bermain dengan high tempo, nanti bisa kecolongan dari counter attack. Dan ternyata strategi itu berhasil. Jadi memang Coach Boyan Hodak ini adalah pelatih yang sangat teliti. Dia melihat kejadian di atas lapangan ini seperti apa. Dan sebetulnya dia bisa saja melakukan pergantian pemain lebih cepat kan, tapi kan enggak, dia nunggu. Dia nunggu dulu sampai menit ke 73 kalau nggak salah ya. Baru kemudian dia melakukan pergantian pemain dengan menarik keluar Freds Butuan dan memainkan Beckham Putra. Padahal sebelumnya Freds itu sudah miss chance dan memang dia sudah menyiapkan Beckham Putra, tapi kan dia tidak langsung mengganti Freds. Jadi ini memang pelatih yang hebat. Ya saya mengatakan dia hebat bukan karena saya kenal dia, bukan karena saya mengenal orang-orang yang dekat dengan Boyan Hodak, enggak. Karena ya ini secara fakta. Dan lagi-lagi kan dia melakukan pergantian pemain atau dia memainkan pemain dari bangku cadangan yang bisa memberikan kontribusi. Beckham Putra mungkin baru 5 menit dia main dan kemudian dia bisa mencetak gol. Kan luar biasa pelatih ini. Jadi seperti yang saya selalu katakan bahwa kalau sebuah tim ingin menjadi juara di sebuah kompetisi, ya apakah itu di Indonesia atau juga di negara lainnya, yang penting mainnya itu harus taktis. Tanpa taktik jangan harap ya, kalau mainnya cuma mau gerasa gerusuk, lari sana lari sini, main individu, gak akan bisa menjadi juara, titik, udah. Ya, jadi kalian juga harus paham bahwa bagi Persib, kalau mau juara, ya walaupun ini kan gak gampang ya, sebab nanti ada yang namanya Championship Series ya, sekarang ini kan regular series. Pokoknya kalau mau masuk ke Championship Series, bertahan di papan atas, bertahan di zona 4 besar, ya mainnya harus seperti tadi. Pokoknya mainnya harus taktis, dan mainnya harus bervariatif. Jangan main pressing hanya tinggi ya, main lagi pressing tengah. Kalau mau main pressing di belakang juga, di bawah, gak masalah juga. Tapi yang paling penting ketika membangun transisi, bola itu harus dialirkan. Ya, jadi jika teman-teman sering menonton pertandingan dari Persib, nah teman-teman perhatikan deh, bahwa para pemain Persib gak lama menguasai bola itu. Kenapa mereka cepat mengalirkan bola? Karena jika terlalu lama menguasai bola, bisa dipres oleh para pemain tim lawan, kemudian kemungkinan pemain tim lawan tersebut bisa menciptakan sebuah peluang yang berbahaya. Dan itu yang terjadi di pertandingan tadi kan, ketika para pemain Persib terus-menerus menekan para pemain Sleman, sehingga dari 4 gol yang tercipta dari Persib Bandung, semuanya sebetulnya karena ada pressing dari para pemain Persib. Memang itu gol dari Beckham Putra karena miss kick dari Ridwan kan, tapi kan kita lihat ada Beckham Putra yang mendekati ke Ridwan walaupun posisinya gak dekat, tapi kan menuju ke areanya Ridwan. Ada David da Silva juga, sehingga Ridwan terburu-buru coba untuk menendang bola, tapi ternyata miss kick. So itu dia teman-teman analisa yang bisa saya berikan, dan sebelum saya menutup konten ini, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 780.000. Luar biasa kan dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar jumlah subscribers dari channel YouTube Triple B bisa tembus 1 juta subscribers. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair, alias netral ya. Saya
Kalau mau berikan analisa itu pasti berimbang ya. Kalau memang nggak bagus ya perlu saya katakan tidak bagus. Kenapa nggak bagus akan saya jelaskan. Kalau memang bagus ya saya harus fair, saya harus katakan bagus. Seperti di pertandingan tadi Persib mainnya memang bagus, maka itu mereka bisa pesta gol. Jadi saya kembali ingin ingatkan kepada teman-teman bahwa Triple B bukan saja singkatan dari bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan buzzer. Walaupun beberapa di antara kalian juga memberikan komentar ya, bahwa Bung sebetulnya Triple B itu juga artinya bukan botak biasa ya, bagus juga itu ya. Tapi selain itu ada lagi nih, tambahan satu lagi nih dari Triple B nih, Binder bukan bobotoh. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola. Oke teman, demikianlah informasinya. Mudah-mudahan video kali ini yang membahas mengenai India Indonesia khususnya, yang tadi dibandingkan juga dengan India yang berada di Malaysia, ya mudah-mudahan ini hanya menambah wawasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam dari Bandung teman. Sarangeo. Dadah.